Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustazah. Malam. Okey, baiklah. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada malam ni, sukalah untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahululah. Okey, baiklah. Nama saya Nur Jamidin Rashidah binti Muhammad Zainuddin. Okey, saya telah berkhidmat di Ma'had Tahfiz Al-Khairiyah Mersing, menjawat sebagai guru diniah lah. Dan tahun ini sudah masuk tahun ke hampir 5 tahun sudah saya berada di sekolah ini. Okey, insyaAllah pada malam ni saya akan membentangkan ataupun berkongsilah bersama dengan sahabat saya berkaitan dengan pelan pembelajaran bermakna. Ini pelan pembelajaran yang telah saya rangkakan bagi menjalankan PTPC secara online lah. Okey, baik. Tafadhali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah binti Abdul Rahman Azmi, sedang mengajar di Sekolah Menengah Agama Mahmudiyah Kuala Berang, Terengganu. Saya telah mengajar sekarang pendidikan Al-Syariah Dini. Pernah mengajar pendidikan Syariah Islamiah selama dalam 25 tahun lebih kurang. Dan saya telah berkhidmat lebih kurang 30 tahun dalam bidang pendidikan. Itu saja. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya akan mulakanlah perkongsian pada malam ini. Ini adalah maklum Ustazah, ini adalah pelan pembelajaran bermakna yang mana telah saya hasilkan bagi memenuhi mata pelajaran teknologi pendidikan dalam teknologi dalam pendidikan. Okey, ini adalah pelan pembelajaran lah yang telah saya hasilkan dan telah kami hasilkan satu Google Site lah bagi mengaplikasikanlah pelan pembelajaran bermakna ni. Okay, bermula daripada mata pelajaran teras, yang mana mata pelajaran teras yang telah saya pilih iaitu pendidikan Islam dan diinterdisiplinkan bersama dengan mata pelajaran pendidikan syariah. Okey, saya telah memilih di tingkatan 5, yang mana standard kandungan yang telah saya pilih ada 2, iaitu standard kandungan bagi subjek pendidikan Islam iaitu 4.30, iaitu merumus kefahaman mengenai jenayah dalam Islam dan menghindarinya secara beradab dan istiqomah. Kemudian bagi subjek pendidikan syariah Islamiah pula, saya mengamalkan ketelitian dalam penyambitan hukuman zina berdasarkan kaedah istinbat hukum daripada hadis riwayat Imam Muslim. Okey, baiklah Ustazah. Di bawah ini juga saya telah memilih iaitu standard pembelajaran, iaitu yang pertama bagi subjek pendidikan Islam, iaitu bagi menyatakan maksud hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Kemudian untuk menghuraikan kesalahan jenayah berdasarkan pembahagian berikut, yang mana hudud, kisas dan takzir. Kemudian 4.32 itu merumuskan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Dan yang terakhir itu menghindari jenayah secara beradab dan istiqomah. Okey, bagi subjek pendidikan syariah Islam pula, saya integrasikan bersama itu standard pembelajaran bagi menyatakan tuntutan hukum daripada hadis, menerangkan sebab urut hadis, menjelaskan istinbat hukum berdasarkan lafaz, menghuraikan cara penyambitan hukuman zina dan menilai kepentingan mengamalkan ketelitian dalam penyambitan hukuman zina. Okey, saya memilih subjek pendidikan Islam ini bersama dengan pendidikan syariah untuk diintegrasikan berkaitan tentang hukuman hudud lah, khususnya itu hukuman zina yang berada dalam tajuk pendidikan syariah Islam dimasukkan ke dalam subjek pendidikan Islam. Kemudian objektif pembelajaran, okey, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat menyatakan maksud hukum dan dalil jenayah daripada hadis. Kemudian yang kedua, menghuraikan kesalahan jenayah hudud dan cara penyambitan hukuman zina. Kemudian yang ketiga, merumuskan kepentingan mengamalkan ketelitian dalam penyambitan hukum dan menghindari jenayah secara beradab dan istiqomah. Okey, itu adalah pendahuluan lah bagi pelan pembelajaran yang telah saya hasilkan. Mungkin ada penambahan daripada Ustazah. Tafadhal ya Ustazah. Okey, terus kembali pembelajaran. Sedikit pertanyaan.
bagi pendidikan Islam berkaitan dengan jenayah dalam Islam, adakah dia berasaskan kepada dalil-dalil tertentu atau sesi pembelajaran atau pengenalan berkaitan dengan kaedah jenayah Islam. Dengan kita lihat pada yang disebut interdisiplin tu, dia lebih memfokuskan kepada dalil daripada hadis. Okay, macam mana tu Ustazah? Kita nak Okey, baiklah Ustazah. Untuk menjawab sedikitlah, saya cuba menjawab soalan Ustazah berkaitan tentang standard pembelajaran tadi. Okey, apa yang saya fokuskan di sini adalah pada standard pembelajaran teras, iaitu bagi subjek pendidikan Islam yang memfokuskan tentang menyatakan maksud hukum dan dalil jenayah dalam Islam, kemudian menghuraikan kesalahan jenayah berdasarkan pembahagian berikutlah, iaitu antaranya hudud, kisas dan takzir. Okay, di antara poin yang ada dalam standard pembelajaran bagi subjek pendidikan Islam ini berkaitan dengan hukuman hudud. Okay, saya cuba integrasikan bersamanya, menginterdisiplinkan subjek pendidikan syariah Islamiah yang berkaitan tentang bagaimanakah tuntutan hukum daripada hadis berkaitan zina, kemudian menjelaskan istinbat hukum berdasarkan lafaz dan menghuraikanlah cara penyambitan hukuman zina, serta bagaimanakah untuk mengamalkan ketelitian dalam penyambitan hukuman zina. Okay, fokus utamanya adalah pada hukuman hudud itu sendiri, yang mana kita akan merumuskanlah hikmah daripada hukum jenayah dalam Islam, serta bagaimanakah untuk menghindari jenayah secara beradab dan istiqomah. Okay, khususnya bagi kesalahan jenayah zina. Okey, itu adalah sedikitlah berkaitan tentang apa yang cuba saya fokuskan di dalam pelan pembelajaran bagi subjek ini. Okey, mudah-mudahan menjawablah sedikitlah apa yang menjadi persoalan lah. Jika sekiranya ada penambahbaikan daripada Ustazah ataupun saranan, mungkin Ustazah boleh kongsikan bersama dengan saya pada malam ni, insyaAllah. Boleh, saya faham sekarang. Okay, baiklah, saya teruskan ya Ustazah. Okey, kita pergi pada kriteria kejayaan yang saya wujudkan, iaitu yang mana murid ni akan berjaya sekiranya dia dapat mencatat dan menyatakan maksud hukum jenayah dalam Islam dan intisari yang diperoleh daripada huraian hadis. Kemudian yang kedua, membentangkan bersama kreativiti mereka untuk menjelaskan tentang kesalahan jenayah dalam Islam, cara penyambitan hukuman bagi pesalah jenayah hudud. Kemudian yang ketiga, merumuskan kesan dan usaha yang perlu dilakukanlah untuk menjauhi perkara-perkara yang boleh mendekatkan kepada kesalahan jenayah, khususnya zina. KBI dia dalam pelan pembelajaran ini, itu saya wujudkan, iaitu yang pertama, murid akan berjaya sekiranya dapat mencatat dan menyatakan maksud hukuman jenayah dalam Islam dan intisari yang diperolehlah daripada huraian hadis. Kemudian yang kedua, membentangkan bersama kreativiti mereka untuk menjelaskan tentang kesalahan jenayah dalam Islam dan cara penyambitan hukuman bagi kesalahan jenayah hudud, khususnya zina lah. Kemudian yang ketiga, merumuskan kesan dan usaha yang perlu dilakukan untuk menjauhi perkara-perkara yang boleh mendekatkan kepada kesalahan jenayah, khususnya jenayah zina. KBI dia bagi pelan pembelajaran bermakna ni, iaitu hukuman hudud dan undang-undang jenayah syariah efektif bagi membendung kegiatan jenayah. EQ-nya adalah yang pertama, mengapakah umat Islam perlu memahami pembahagian hukuman jenayah dan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara penyambitan hukuman bagi pesalah jenayah, khususnya kesalahan jenayah zina lah. Apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjauhi kesalahan jenayah dalam Islam. Itu adalah essential question, iaitu EQ bagi pelan yang telah saya hasilkan ni lah. Bukti pentaksiran yang cuba saya wujudkan, iaitu yang pertama, objektif pentaksiran, iaitu bagi pelajar menghasilkan peta minda untuk merumuskan kefahaman pelajar terhadap pembahagian hukuman jenayah dalam Islam serta usaha yang dapat dilaksanakan untuk mengawal salah laku jenayah dalam Islam. Pengetahuan yang saya fokuskan adalah
fahaman pelajar terhadap hukuman kesalahan jenayah dan Islam, kemudian kaedah penyabitan hukuman jenayah bagi pesalah jenayah, khususnya jenayah zina. Kemudian kemahirannya adalah menghasilkan, dan bukti pentaksirannya adalah menghasilkan peta minda menggunakan aplikasi Canva dan memanfaatkannya. Okey, kemudian penjajaran konstruk permulaan, saya mulakan dengan para pelajar ni dikehendakilah untuk merumuskan berdasarkan pembentangan yang saya laksanakan, iaitu pada PowerPoint yang telah saya buat dan telah saya upload di YouTube, yang mana pelajar dikehendaki untuk merumuskanlah berdasarkan hasil pembentangan tersebut dalam ruangan Jamboard yang telah saya wujudkan. Okey, saya tunjukkan hasil daripada permulaan inilah. Hasil daripada pelan pembelajaran ini telah saya hasilkan Google Sites. Okey, kita tengok kejap ya, Ustazah. Maaf ya, Ustazah, sekejap tau. Line slow sikit. Yang paparan utama dia saya dah nampak. Untuk mukadimah yang ada dalam page font dia lebih besar supaya lebih maksudnya mencapai maksud menarik minat pelajar pada awalan proses PDPC itu. Okey, baiklah Ustazah. InsyaAllah Ya, saya baik. dengan tulisan ataupun lebih efektif lah. Terima kasih Ustazah atas Lebih pandangan. efektif dan kreatif. Okey, kita akan tengok dulu daripada macam mana kelas interaktif yang telah saya hasilkan. Itu bermula daripada permulaan lah. Itu untuk permulaan set induksi, iaitu dengan tayangan tajuk video slide, iaitu hukuman kesalahan jenayah dan Islam. Okay, video ni yang telah saya hasilkan lah, dan diletakkan dalam YouTube untuk mudahlah supaya pelajar dapat mengakses lah dalam sites tersebut. Kita akan menonton video yang telah saya hasilkan tersebut. Kemudian mereka dikehendaki untuk menuliskan pendapat lah melalui pautan Jamboard yang telah dilinkkan bersama itu di ruangan tersebut lah. Itu mereka perlu menghasilkan rumusan hasil daripada pembentangan slide yang telah dilaksanakan oleh saya, itu sebagai guru. Mereka perlu hasilkanlah rumusan tersebut di ruangan Jamboard tersebut. Okey, ia sangat mudahlah untuk diakses. Pelajar hanya perlu untuk menekan akses tu, tekan sini sahaja, dan terus boleh menulis rumusan mereka. Seterusnya saya sambung lagi dalam pelan pembelajaran. Itu pergi kepada aktiviti 1, iaitu aktiviti 1 ni memfokuskan tentang murid dikehendaki untuk mencatat isi penting
Berdasarkan penerangan yang diberikan, dibantu dengan video yang menerangkan tentang hukum jenayah Islam, dan pembahagiannya diberikan di ruangan Padlet. Kemudian di aktiviti 2, murid menganalisis hukum jenayah Islam berdasarkan tayangan slide dan dikaitkan dengan hukuman hudud bagi kesalahan jenayah zina. Kemudian murid perlu menyediakan bahan menggunakan Canva dan membuat pembentangan kumpulan melalui hasil daripada apa yang telah mereka hasilkan tadi. Kemudian di aktiviti 3, murid perlu menghasilkan portfolio untuk membuat pembahagian hukum jenayah Islam dan penyabitan hukuman zina. Kemudian yang terakhir adalah rumusan, iaitu pada ruangan rumusan, murid perlu merumuskan pandangan Islam terhadap hukuman jenayah bagi kesalahan jenayah, khususnya hukuman jenayah zina, untuk menghindari dari terlibatlah dengan kesalahan jenayah zina. Itu adalah sedikit berkaitan tentang peluang pembelajaran yang saya cuba hasilkan dan cuba untuk saya aplikasikan di ruangan Google Sites. Sekejap lagi saya akan tunjukkan satu persatu apa yang telah saya hasilkan pada Google Sites. Boleh saya bertanya? Untuk tindakan pelajaran, berapa lama masa yang diberikan oleh ustaz untuk pelajar menyelesaikan tugasan? Untuk mereka melaksanakan rumusan, saya anggarkan masa yang diberikan adalah selama sehari lah. Rumusan di aktiviti 1 dan aktiviti 2. Portfolio itu akan dibina selepas mereka memahami video dan sebagainya. Bermula daripada permulaan, itu daripada aktiviti permulaan, pergi pada aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Saya tetapkan masa yang berbeza. Cuma tengok balik pada aktiviti 1. Aktiviti 1 itu jenayah dan Islam dan pembahagiannya. Itu pelajar perlu membuat rumusan kefahaman secara ringkas dekat ruangan yang telah saya sediakan, iaitu pada ruangan Padlet. Saya anggarkan untuk ruangan Padlet ni hanya mengambil masa sehari untuk mereka terus laksanakan tugas tersebut selepas daripada perbincangan bersama guru tadi. Kemudian di aktiviti yang kedua, saya buka pada paparan yang lebih jelas. Pada paparan yang lebih jelas ini dapat tengoklah dengan lebih jelas ruangan Padlet yang telah saya sediakan untuk pelajar membuat rumusan ringkas. Kemudian di aktiviti 2, itu di aktiviti 2, pelajar juga berdasarkan tayangan slide yang telah diberikan ataupun telah dilaksanakan oleh saya, itu hukum jenayah hudud zina. Pelajar perlu merumuskan analisis dan kaitkanlah dengan tajuk yang telah mereka pelajari, itu kesalahan jenayah dan Islam. Pelajar-pelajar juga diminta untuk mencipta bahan pembentangan menggunakan aplikasi Canva. Saya telah sediakan tapak Canva di sini, yang mana pelajar-pelajar ni boleh memilihlah template Canva yang digunakan di template berikut. Kemudian mereka perlu klik join pada Google Classroom untuk mengupload di ruangan Google Classroom tersebutlah hasil daripada apa yang telah mereka laksanakan. Kemudian di ruangan portfolio pula, portfolio ni saya telah tetapkan due date-nya. Saya menganggarkan dalam tempoh seminggu hasil daripada seminggu selepas daripada pembentangan ataupun kelas yang telah mereka ikutilah. Seminggu selepas tu mereka boleh hasilkan dan hantarlah pada saya.
Saya telah menyediakan juga di ruangan bawah sekali ada tapak portfolio dan link penghantaran tugasan. Pelajar hanya perlu klik tapak portfolio ni kan, dan terus masuk pada akses dalam Google Classroom. Saya telah sediakan tapak menggunakan Google Doc, yang mana pelajar tak perlu untuk print, cuma pelajar hanya perlu membuat portfolio secara atas talian saja. Mereka hanya perlu buat portfolio dalam atas talian lah menggunakan aplikasi Google Doc yang telah saya sediakan tapaknya. Tinggal pelajar menggunakanlah aplikasi tersebut untuk menghasilkan portfolio sebagaimana yang telah diarahkan lah. Yang terakhir di ruangan penutup, sebelum diakhirkan kelas, pelajar-pelajar diminta untuk merumuskanlah semua pandangan yang telah mereka pelajari tadi berkaitan pandangan Islam terhadap hukuman jenayah bagi kesalahan jenayah, khususnya hukuman jenayah zina lah, bagi menghindarilah pelajar daripada terlibatlah dengan kesalahan jenayah. Mereka perlu hasilkan rumusan tersebut pada ruangan Padlet yang disediakan. Dalam Google Site ni juga saya sediakan soalan pentaksiran pendidikan Islam. Ada dua bahagian soalan, itu di bahagian A dan B. Pelajar perlu menjawablah soalan yang diberikan tersebut yang telah saya buat melalui menggunakan aplikasi Google Form. Pelajar boleh terus menjawablah di ruangan ini untuk saya sebagai seorang guru mendapat maklumat awal berkaitan tahap kefahaman pelajar bagi subtopik yang telah diajarkan. Seterusnya, untuk perkongsian dan maklum balas, saya kongsikan juga di media sosial, iaitu di Facebook dan Twitter. Yang mana bagi penambahbaikanlah ruangan Google Site ni akan secara keseluruhannya ia agak menarik. Cuma ada beberapa perkara yang perlu Ustazah teliti semula. Sebagai contohnya, Ustazah, saya rasa Ustazah perlu dekat dengan mata-mata. Saya rasa pelajar diberi peluang untuk maksud saya diberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan lain-lain aplikasi yang kemahiran mereka dan kesesuaian situasi yang mereka ada. Sebab saya yakin tidak semua pelajar kita ini dapat menggunakan digital ni ataupun keadaan internet digital sepenuhnya sebagai sumber PDPC mereka. Jadi kemungkinan Ustazah boleh membuat pilihan lain bagi pelajar, contohnya pelajar yang tinggal di asrama, kemungkinan tidak ada ruang untuk berinteraksi ataupun menyelesaikan tugasan itu berasaskan kepada komputer ataupun internet. Jadi saya rasa di situ Ustazah boleh buat pilihan, bagi pilihan lain ataupun buat alternatif lain untuk pelajar berkenaan menyelesaikan tugasan yang sama tetapi dengan kaedah yang lebih memberi ruang dan kemudahan pada pelajar tersebut. Itu sajalah saya rasa. Terima kasih Ustazah atas cadangan dan saranan yang sangat baiklah. InsyaAllah kita akan usahakan untuk memastikanlah semua pelajar dapat ikutlah pembelajaran yang dilaksanakan di atas talian ni. Dengan inisiatif yang pelbagai lah, kita cuba adakan plan B jika sekiranya pelajar tidak dapat untuk mengakses Google Site ni. Terima kasih Ustazah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustazah sebab sudi untuk meluangkan masa pada malam ini untuk bersama dengan saya bagi melaksanakan perkongsian berkaitan dengan model pembelajaran dan Google Site yang telah saya hasilkan. Segala saranan amatlah saya ucapkan terima kasih dan insyaAllah akan diperbaikilah pada Google Site yang saya laksanakan ini. Terima kasih Ustazah kerana berkesudianlah untuk meluangkan masa bersama saya malam ni.
Okay, insyaAllah di kesempatan yang lain, insyaAllah kita akan berkongsi lagi idea dan pandangan lah berkaitan dengan pembelajaran. Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.